Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Tajuk kita pada pagi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup sekalian Nabi dan Rasul. Dalam muka surat 86, pengutusan para Nabi dan Rasul ditamatkan dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad digelar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dengan khatamun nabiyyin, yang bermaksud penutup sekalian Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang datang selepas baginda, dan dengan itu sempurnalah risalah dan nubuah, dan juga sempurnalah agama yang diredai Allah dengan selengkapnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Bukanlah sekali-kali Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat 40. Jadi jelas daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan bahwasanya Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin iaitu penutup bagi para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bandingan di antara aku dan nabi-nabi seperti seorang yang membina rumah, lalu dia membina dengan baik dan memperindahkannya, melainkan pada tempat sekeping batu bata, melainkan pada tempat seketul bata, yang ada di salah satu sudutnya. Mana yang lain semua dah sempurna. Seorang bina rumah, kemudian dia telah melengkapkan susunan bata-bata, tinggal hanya seketul bata lagi pada satu sudut rumah yang belum dia sempurnakan, yang belum dia lengkapkan. Lalu orang ramai mengelilingi rumah itu dan kagum melihatnya. Lantas mereka berkata, mengapa tidak diletakkan batu yang satu ini? Mengapa tidak? Lalu mereka berkata, mengapa tidak diletakkan bata yang satu ini? Yakni disempurnakan bata yang satu ini. Maka akulah seperti bata itu. Kata Nabi SAW, akulah seperti seumpama bata itu, dan akulah penyudah nabi-nabi. Hadis sahih Al-Bukhari dan juga sahih Muslim. Jadi jelas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi yang kita bacakan tadi, jelas menunjukkan bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup ataupun penyudah bagi rangkaian nabi-nabi yang diutuskan Allah sejak daripada Nabi Adam AS
sehinggalah ke zaman mutaakhirin, iaitu zaman kitab ini. Jika ada selepas kedatangan Nabi Muhammad SAW orang yang mendakwa Nabi, maka dia adalah pendusta. Dia adalah pendusta. Dan orang yang mempercayainya adalah kafir. Kemunculan Nabi palsu ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW sendiri kepada kita, yang di mana baginda telah bersabda, sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku 30 pendusta. Semua mereka mendakwa ia adalah Nabi, padahal aku adalah penutup sekalian Nabi, di mana tidak ada Nabi lagi selepasku, kata Nabi SAW. Hadis dalam Sunan At-Tirmizi dan merupakan hadis yang sahih. Kemudian tajuk yang berikutnya iaitulah mukjizat. Kita masuk tajuk berikutnya, iaitu tentang mukjizat. Di antara pembahasan yang utama apabila kita membahaskan ataupun kita mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul, iaitulah kewajipan kita untuk meyakini tentang mukjizat. Mukjizat bermaksud perkara luar biasa dari undang-undang alam atau kebiasaan alam yang mencabar kekuatan dan kemampuan manusia, bertujuan mengukuhkan kebenaran para Nabi dan Rasul tak kala berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari kenabian dan kerasulan mereka. Itu makna mukjizat. Jadi mukjizat memberi makna yang pertama adalah perkara luar biasa. Dalam bahasa dalam bahasa ulama'nya dipanggil al-khariqul adah. Al-khariqul adah, yang mencari adat, yang melanggar adat. Contohnya, dan maksud adat di sini adalah kebiasaan yang Allah Ta'ala ciptakan bersama dengan sesuatu. Dan kebiasaan ini tidaklah mesti, kerana dia boleh berubah, terutama sekali apabila Allah Ta'ala mentakdirkan untuk merubah kebiasaan tersebut. Itulah yang berlaku dalam mukjizat. Sebagai contoh, kebiasaan api adalah panas dan juga membakar, membinasakan. Jadi bila-bila masa pun panca indera kita akan menanggapi apa yang ada depan kita itu berdasarkan kepada kebiasaan. Kebiasaan api membakar, kebiasaan air menenggelam. Jadi begitulah. Tapi dalam mukjizat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan al-khariqul adah, suatu yang menyalahi kebiasaan, iaitu contoh api tadi. Allah berfirman kepada api, yang ketika Nabi Ibrahim AS dihumbankan oleh Namrud ke dalam api, maka Allah berkata kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk. Sejuk, jadi melanggarilah, menyalahi adat kebiasaan api, iaitu panas dan berubah menjadi sejuk dengan dipanggil dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalaman, jadilah kamu bardan. Allah Taala berkata kepada api, jadilah kamu sejuk. Wassalaman, dan juga selamat kepada Ibrahim alaihi salam. Itu dipanggil mukjizat, perkara yang luar biasa, yakni yang melanggari kebiasaan yang Allah Ta'ala jadikan pada sesuatu. Jadi Allah Ta'ala zahirkan itu untuk apa? Untuk mencabar kekuatan dan kemampuan manusia,
bertujuan mengukuhkan kebenaran para nabi dan rasul tak kala berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari kenabian atau kerasulan mereka. Kita mengaji dalam selalu kita apabila kita mengaji dalam matan-matan akidah, kita akan bertemu dengan 3 hukum. Yang pertama hukum syariat, iaitulah hukum halal, haram, wajib, sunat, harus, sah, batal. Itu dipanggil hukum syariat. Hukum syariat diputuskan berdasarkan kepada nas lah, berdasarkan kepada wahyu. Yang keduanya dipanggil hukum akal. Hukum akal. Hukum akal iaitu hukum berdasarkan kepada penilaian akal. Apa yang dilihat oleh akal, apa yang dapat diterima oleh akal ataupun tidak dapat diterima oleh akal, ataupun harus pada akal dipanggil, ataupun akal menyatakan mesti pada akal dipanggil wajibul aqli, mustahil aqli wa jawazul aqli, jaizun aqlan. Jadi itu hukum akal ni adalah hukum logik dan juga rasional. Adakah logik itu tidak? Kalau dikatakan sesuatu itu ada, ataupun dikatakan dia tiada, ataupun akal menganggap biasa saja, ada pun boleh terima, tak ada pun boleh diterima. Itu. Dan yang ketiganya hukum adat. Hukum kebiasaan. Ini ditanggapi berdasarkan kepada panca indera lah. Maknanya indera manusia menanggapi bahwasanya kebiasaan api itu adalah membakar dan juga membinasakan. Kebiasaan air itu menenggelam. Jadi begitulah maknanya kebiasaan, hukum dipanggil hukum kebiasaan. Jadi ada tiga sumber ilmu. Tiga sumber ilmu yang ada 3 sumber yang boleh memberi ilmu ataupun ma'rifah, sehingga ada kalanya sampai pada tahap dipanggil al-ma'rifah al-yaqiniyah. Di mana dalam akidah ini ma'rifah yang diputuskan oleh ulama dalam akidah ini mestilah ma'rifah yang bersumber daripada sumber yang yakin, yang pasti, sama ada wahyu, akal ataupun sumber daripada adat itu sendiri, panca indera lah. Jadi sebab itu dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala mengajar manusia untuk memanfaatkan ketiga-tiga sumber ilmu ini untuk mencapai keyakinan, memanfaatkan akal, memanfaatkan indera. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menempelak dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Sungguhnya kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam ramai daripada jin dan juga manusia. Dalam surah Al-A'raf. Ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi orang yang menjadi ahli neraka ni, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mana dikurniakan hati tapi tidak mau memahami dengan hati mereka, yang dikurniakan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak mau berfikir. Kemudian kata Allah, walahum a'yunun, dan mereka dikurniakan dengan mata, la yubsiruna biha,
Kerana diberi panca indera tapi tidak mau melihat, memerhati dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka diberikan mata, tetap telinga tapi tidak mau mendengar. Diberi mata tidak mau melihat, tidak diberi telinga tapi tidak mendengar dengannya. Ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi di hujung ayat Allah Ta'ala sebut bila mereka tidak mau menggunakan akal, tidak memanfaatkan mata, telinga, ini semua adalah sumber saluran-saluran untuk manusia berinteraksi dengan alam ini, termasuk mengambil iktibar daripada kejadian Allah, ciptaan Allah, dan juga membaca Al-Quran dan sebagainya. Maka akibatnya mereka sesat dan mereka menjadi al-ghafil, orang yang lalai. Jadi menunjukkan bahasanya kita ini kalau nak menjadi orang yang lawan kepada sesat, apa dia? Iaitu hidayah, orang yang diberi hidayah oleh Allah, dan juga lawan kepada ghafil, zakir, orang yang sentiasa ingat kepada Allah. Maka mesti kita manfaatkan seluruh kurniaan Allah yang membolehkan kita untuk menimba ilmu ini, akal dan pendengaran dan juga penglihatan kita. Jadi itu tujuan mukjizat. Dinamakan dengan mukjizat yang bermaksud yang melemahkan. A'jaza yu'jizu mu'jizun, mu'jizatun, yang melemahkan. Kerana suatu yang berkedudukan sebagai mukjizat itu akan menonjolkan kelebihan manusia, di mana mereka tidak akan berdaya untuk mendatangkan seumpamanya, yakni seumpama mukjizat itu, lebih-lebih lagi untuk mengatasinya. Jadi kalau mereka tidak percaya bahawasanya Nabi Muhammad itu ataupun mana-mana Nabi atau Rasul itu daripada Allah, maka dengan Allah Ta'ala menzahirkan mukjizat kepada Nabi dan Rasulnya itu, membuktikan kepada manusia bahawasanya kalau betul dia tu bohong, dia berbohong, bukan datang daripada Allah, maka sudah tentu ada di sana di kalangan kamu yang mampu untuk menzahirkan keajaiban yang sama sebagaimana keajaiban ataupun perkara luar biasa yang mampu ditunjukkan oleh Rasul itu. Sebagai contoh, kita menyatakan bahawa Al-Quranul Karim adalah mukjizat. Kalau kamu tidak yakin kepada Nabi Muhammad yang menyampaikan mukjizat Al-Quran itu, maka kamu kena tampil untuk mencipta kitab yang sama macam Quran. Dan sudah tentu boleh, kerana Muhammad SAW adalah manusia dan kamu juga manusia. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk mencipta sebagaimana Al-Quran, maka kamu kena akur bahwasanya sememangnya Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Sebab itu tidak ada sesiapa pun yang boleh mengadakan kitab yang seumpamanya. Maka hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat ialah, yang pertama, mukjizat itu hendaklah datang dari Allah. Kerana di sana ada al-khariqul adah, perkara-perkara yang luar biasa pada pandangan mata manusia, tapi bukan datang daripada Allah, datang daripada manusia sendiri. Maka itu dinamakan sebagai sihir. Yang kedua, mukjizat itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, yakni di luar dari undang-undang alam atau kaedah sebab musabab, yang jika tidak kerana kekuasaan Allah, nescaya Allah yang merupakan insan biasa mustahil dapat melakukannya. Nescaya Nabi yang merupakan insan biasa mustahil dapat melakukannya. Jadi mukjizat ini adalah bersifat al-khariqatul lil adah, menyalahi adat kebiasaan, di mana adat sebab musabab ataupun kebiasaan yang Allah Ta'ala ciptakan kepada benda-benda yang ada di alam ini, hanya dia saja yang boleh mengubah kebiasaan itu.
Hanya Allah Ta'ala saja yang boleh menukar undang-undang ataupun sebab musabab yang dia takdirkan pada ciptaan dia. Jadi tidak ada siapa pun lah yang boleh mengatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat itu hendaklah muncul di tangan orang yang mendakwa kenabian atau kerasulan, iaitu untuk maklumkan bahawa mukjizat itu adalah bukti dakwaannya itu, yang dakwaannya sebagai rasul. Dengan syarat ini terkeluarlah al-karamah. Al-karamah ini perkara luar biasa, menyalahi adat juga, tetapi yang dizahirkan Allah kepada awliya Allah, yang di mana awliya Allah itu dia sendiri pun tidak mendakwa dia sebagai rasul. Jadi mukjizat ini adalah satu perkara luar biasa, menyalahi adat, yang dizahirkan Allah kepada orang yang mendakwa sebagai rasul. Al-ma'unah, al-mu'anah, iaitu yang dikurniakan Allah kepada manusia biasa untuk menolongnya. Dan al-istidraj, iaitu perkara yang kelihatan luar biasa pada pandangan mata manusia, tapi dizahirkan Allah untuk sebagai hukuman yang kepada orang-orang yang berhak kepada dia dari pengertian mukjizat. Jadi sama ada al-karamah, al-ma'unah, al-istidraj, dan juga sihir, itu semua bukan mukjizat, walaupun pada pandangan mata manusia dia kelihatan, contohnya sihir, dan dia kelihatan seperti perkara yang luar biasa. Yang keempat, mukjizat itu hendaklah diiringi dengan dakwaan sebagai Nabi, iaitu bersamaan dengan pengakuannya sebagai Nabi. Jadi kalau seorang Rasul sekalipun belum dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi atau Rasul, lalu berlaku perkara yang luar biasa, itu bukan mukjizat. Kerana mukjizat itu mesti datang beriringan dengan pengakuan sebagai Rasul. Jadi habis kita nak kata apa? Benda luar biasa yang berlaku kepada Rasul sebelum dia mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul, maka dinamakan sebagai al-irhas. Al-irhas, iaitu perkara-perkara luar biasa yang berlaku pada seorang Nabi pada ketika dia kecil atau pada ketika dia remaja sebelum dilantik menjadi Rasul atau Nabi. Sebagai contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum lagi dia dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan juga Rasul, dia seringkali ada makhluk-makhluk Allah, termasuk dia panggil batu dan sebagainya, memberi salam kepada baginda. Begitulah yang pernah diceritakan dalam kitabnya. Itu dipanggil irhab. Dan itu juga ketika dalam rombongan Abu Talib, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengikuti rombongan bapa saudaranya ke Syam, awan mengikuti baginda, menaungi baginda, dan begitu jugalah berapa lagi lah yang kita baca dalam sirah ni, peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku kepada pembedahan dada dan sebagainya lagi yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, mukjizat itu hendaklah menepati dengan apa yang diminta. Jika ia menyalahi dengan apa yang diminta, maka itu bukan mukjizat tetapi ihanah, ini penghinaan. Contohnya Musailamah al-Kadzab, dia mendakwa dia pun ada mukjizat sebab dia mengaku Rasul. Apa mukjizat dia? Dia kata mukjizat dia boleh menyembuhkan orang buta. Tapi bila dibawa orang buta, orang yang sakit mata kepada dia, bila dia sentuh, maka daripada sakit mata itu terus menjadi buta. Itu dia panggil ihanah, Allah Ta'ala zahirkan dan kepada dia untuk menghina dia. Yang keenam, hendaklah mukjizat itu tidak mendustakan orang yang mendakwa sebagai Nabi itu. Maka jika seorang itu berkata mukjizatku ialah batu ini boleh bertutur, apabila bertutur batu itu berkata dia adalah pendusta, maka pendustaan dari batu itu dikira bukti dustanya
orang yang mendakwa tersebut. Yang ketujuh, mukjizat tidak dapat ditandingi atau didatangi seumpamanya. Ini kerana jika ada orang yang dapat menandinginya, saya tidak mustahil mana-mana pendusta akan mendakwa sebagai Nabi. Dengan syarat ini terkeluarlah sihir, silap mata dan ciptaan-ciptaan ajaib dari pengertian mukjizat, kerana ia dapat ditandingi oleh orang yang lebih pandai. Jadi mana-mana ahli sihir yang walaupun nampak luar biasa, tapi ada ahli sihir lain yang boleh melakukan yang sama. Maka sebab itu bukan mukjizat. Perbezaan antara mukjizat dengan karamah, ma'unah, istidraj, irhas dan ihanah. Ini lebih tafsilah, tadi kita dah huraikan sebuah sikit. Ya, jadi kemudian sekarang ini diperincikan beza. Mukjizat, yang pertama mukjizat ialah perkara luar biasa yang menyalahi yang al-khariqul adah, yang menyalahi adat kebiasaan yang diciptakan Allah pada benda-benda di bumi ini, ya, yang muncul pada Nabi dan Rasul untuk mengukuhkan dakwaan mereka sebagai Nabi atau Rasul. Itu yang pertama, mukjizat yang kita dah perincikan tadi. Yang kedua, karamah. Karamah ialah perkara luar biasa yang muncul pada seorang hamba Allah yang salih, yang tanpa dakwaan sebagai Nabi, ya, seperti karamah yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam dalam Quran, ya, ibu Nabi Isa AS, seperti karamah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi dalam Quran surah Al-Kahfi. Mereka tidur dalam gua selama 300 tahun atau 309 tahun mengikut kalender hijrah. Dan kita manusia ni kalau tidur tak bangun 3 hari, tanpa mana contoh macam orang koma, seminggu cukup lah, tak payah 3 hari, 3-4 hari pun cukup dah. Kalau dia koma berterusan, dia akan bawa pada maut, kerana dia tidak makan dan sebagainya. Tapi bayangkanlah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi telah tidur dalam gua selama 300 tahun lebih. Itu merupakan mukjizat yang Allah zahirkan kepada mereka. Jadi banyaklah dalam Quran sendiri pun banyak dipanggil awliya Allah, yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'unah, iaitu perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada orang biasa untuk membebaskannya dari suatu kesempitan. Yang keempat, istidraj, iaitu perkara luar biasa yang diberikan kepada orang fasik untuk menipunya, supaya dia lalai seolah macam dia berada dalam kebenaran, dan akhirnya dia berhujung dengan kebinasaan dia. Yang kelima, irhas, iaitu perkara luar biasa yang berlaku kepada seorang yang bakal menjadi Nabi atau Rasul, yakni sebelum kenabian atau kerasulannya, seperti peristiwa awan yang bergerak menaungi Nabi SAW dari Muhammad SAW sebelum baginda dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ihanah. Ihanah itu penghinaan, iaitu perkara luar biasa bertujuan untuk menghina, seperti yang berlaku pada Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, di mana dia meludah seorang yang buta sebelah matanya, supaya mata yang buta itu dapat celik. Namun yang berlaku adalah sebaliknya, iaitu mata yang sebelah lagi yang asalnya celik turut menjadi buta. Itu ihanah, Allah Ta'ala zahirkan. Nampak macam luar biasa lah, berlaku dengan tiba-tiba, tapi bertujuan untuk menghina dia. Jenis-jenis mukjizat. Mukjizat ada dua jenis. Yang pertama, mukjizat hissi, iaitu mukjizat yang dapat ditanggapi dan tak dapat dilihat. Ditanggapi yang dapat dilihat dan diperhatikan oleh panca indera manusia. Yang kedua, mukjizat maknawi, iaitu mukjizat yang hanya boleh diselami dengan akal dan kecerdikan. Contoh mukjizat hissi ialah mana mukjizat yang dapat ditanggapi oleh indera manusia dan indera manusia, iaitu mukjizat Nabi Ibrahim AS, iaitu api menjadi sejuk dengan takdir Allah. Yang kedua, mukjizat Nabi Musa AS, iaitu tongkat berubah menjadi ular besar yang menelan jelmaan ular alisi Fir'aun, dan tangan menjadi putih bersinar dan sebagainya lagi. Jadi sebab itu alisi Fir'aun mereka tunduk sujud kepada Allah, sebaik saja mereka menyaksikan
dalam pertandingan yang berlaku di antara mereka dan Nabi Musa AS, dan mereka menyaksikan tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular. Memang ular sungguh, kerana mereka tahu, mereka ahli sihir, mereka mengenali sihir, mereka tahu sihir itu macam mana. Sihir ini adalah penipuan mata manusia. Jadi bila mereka melemparkan tali, hanya mata orang lain melihat tali itu berubah menjadi ular, tapi pada pandangan mata mereka tali itu tetap tali. Namun bila Nabi Musa AS melemparkan tongkat dia, maka perhatikan tongkat itu benar-benar menjadi ular, dan hanya boleh dilakukan oleh Tuhan saja, oleh Allah Ta'ala saja. Manusia tidak akan boleh buat begitu. Jadi sebab itu mereka tunduk, merebahkan diri sujud kepada Allah, di mana para mufassir menyatakan pertandingan mereka dengan Nabi Musa AS berlaku pada waktu duha, dan pada hari yang sama, pada ketika petang, mereka gugur syahid di jalan Allah Ta'ala. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa AS, iaitu kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit buta. Kerana zaman Nabi Musa AS, kalau zaman Nabi Musa, orang berbangga-bangga dengan ilmu sihir, maka Allah Ta'ala menzahirkan mukjizat dalam rupa yang boleh mengatasi, menandingi segala jenis sihir yang ada di atas muka dunia ini. Pada zaman Nabi Isa AS pula, manusia berbangga dengan ilmu perubatan, maka Allah menzahirkan mukjizat kepada Nabi Isa AS dalam rupa mukjizat yang mengatasi perubatan pada mana-mana zaman. Kerana ahli perubatan, doktor hebat macam mana sekalipun, dia tidak akan berupaya untuk menghidupkan orang yang telah mati, dan juga untuk menjadikan orang yang buta sebagai jelek. Yang keempat, adapun sakit mata itu biasalah doktor boleh ubatkan, ataupun ada lapisan atas mata, dia boleh buang selaput, itu boleh melihat ini orang buta, orang yang buta. Maka mukjizat Nabi Isa AS boleh menyembuhkan penyakit buta. Yang keempat, terpancar air keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW yang boleh menampung keperluan minum dan juga wuduk lebih 1000 orang sahabat. Ini juga mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, di antara mukjizat ialah makanan yang sedikit menjadi banyak apabila didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis nombor 239 dan juga 204. Itu mukjizat hissi. Hissi makna hasatun. Hasatun orang Arab panggil, deria kita ni, panca indera ni panggil hasatun, jamak dia al-hawas, hawas. Jadi hissi, mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dicerak, ditanggapi oleh deria manusia. Adapun mukjizat maknawi, contohnya ialah Al-Quran. Mukjizat maknawi iaitu mukjizat yang hanya akan dirasa oleh manusia kalau dia merenung, kalau dia memerhati. Contohnya ialah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran adalah mukjizat ilmiah dan akliyah yang mencabar akal dan pemikiran manusia sepanjang zaman hingga ke hari kiamat. Al-Quran mengemukakan banyak fakta-fakta alam dan sains yang tidak diketahui oleh akal fikiran manusia pada zaman ia diturunkan. Namun setelah berlaku perkembangan ilmu dan sains, terbukti kebenaran fakta-fakta tersebut. Al-Quran juga amat tinggi bahasanya hingga tidak mampu ditandingi oleh ahli-ahli sastrawan Arab sezaman dengannya yang terkenal dengan ketinggian dan kekuatan bahasa Arab mereka. Bukan sekadar itu, malahan jika seluruh akal dan kepakaran manusia serta jin bergabung dan bersekutu, nescaya tidak akan mampu untuk menerbitkan. Nescaya mereka yang tidak akan mampu untuk menerbitkan sebuah buku setanding dengan Al-Quran. Jadi kalau seluruh dunia pakar-pakar bersidang, bermesyuarat, bincang untuk kita cipta satu buku yang sama macam mushaf Al-Quran, nescaya tidak akan mampu. Mereka tidak akan mampu untuk menerbitkan sebuah buku setanding dengannya, apatah lagi untuk menandinginya. Ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya
qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain. Jadi sekalipun mereka berpakat, kata Allah, nescaya mereka tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quranul Karim. Jadi mukjizat Al-Quran ni ada banyak cabang. Ada mukjizat dia panggil balaghi, mukjizat disebut balaghah Al-Quran, ini sastra Al-Quran. Ada sekarang ni di mutaakhir ni ada satu timbul dipanggil mukjizat dari segi ilmi, dari segi sains. Banyak dipanggil fakta-fakta sains, penemuan-penemuan baru pada ini. Dan bila disemak, rupa-rupanya Al-Quran telah pun menceritakan lebih lama lagi, dah awal dulu, sejak lama lagi. Ada di sana mukjizat tarikhi, mukjizat dari segi sejarah, dari segi tarikh, dan mukjizat dari segi tasyri'i dan sebagainya lagi. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, kita selesai bab yang ke-6, iaitu bab tentang Rasul dan juga Nabi, dan kita masuk bab yang ke-7, iaitu tentang kiamat, dan tentang kiamat. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita sambung nanti. Untuk hari ini sekadar itulah pembacaan kita, dan insya-Allah kita akan sambung lagi besok hari Rabu. Hari Rabu insya-Allah, kalau tidak ada halangan, insya-Allah boleh esok kita boleh sambung lagi, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan beri manfaat untuk kita bersama dalam memahamkan pada kita, menambahkan ilmu dan makrifah kita tentang akidah yang wajib, bukan sekadar kita tahu tapi meyakininya, dan kita beribadah kepada Allah, kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan akidah yang benar, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.